Apa-apa urusan yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan yang harus, yang sunat, yang wajib, bukan urusan yang maksiat. Maksiat tak boleh mula dengan bismillah. Nak minum arak tak boleh bismillah. Nak ambil dadah tak boleh bismillah. Nak isap rokok tak boleh bismillah. Tak boleh bismillah. Dia bukan zibalin, dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab dia haram, dia berdosa. Tak boleh mula dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan kuliah maghrib kita menggunakan kitab Munyatul Musalli. Kita sambung pada malam ini muka surat 47. Muka surat 47 bawah sekali yang kelima. Sambungan daripada tajuk pelbagai kebajikan pada perbuatan solat dan zikirnya. Jadi malam ni seperti minggu lepas kita akan berhenti sebaik sahaja masuk waktu isyak. Dan tidak ada soalan pada malam ini. InsyaAllah minggu depan kita akan tamat lusa PKPB Kedah. Jadi minggu depan kita akan mula jawab soalan semula. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, sambungan muka surat 47 yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian apabila dibaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi selepas kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perkara yang keempat itu, maka kita akan baca permulaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim maknanya semua kita tahu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Masa kita baca bismillahirrahmanirrahim, apa perlu kita buat? Setiap kali baca bismillahirrahmanirrahim, sama ada dalam solat ataupun apa-apa sahaja urusan yang kita nak buat yang ada nilai pada syarak. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' fahuwa ajzam fahuwa abtar. Apa-apa urusan yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan yang harus, yang sunat, yang wajib,
Bukan urusan yang maksiat. Maksiat tak boleh mula dengan bismillah. Nak minum arak tak boleh bismillah. Nak ambil dadah tak boleh bismillah. Nak isap rokok tak boleh bismillah. Nak minum air ketum tak boleh bismillah. Dia bukan zibalin, dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab dia haram, dia berdosa. Tak boleh mula dengan nama Allah. Tuan-tuan, hadirin muslimat yang dirahmati sekalian, hanya urusan-urusan yang zibalin, yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan, nak minum, nak tidur, nak bawa kereta, apa-apa saja yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tak baca bismillah fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajzam. Dia terputus. Tiga-tiga makna sama, terputus. Aqta putus, ajzam putus, abtar pun putus. Putus apa? Putus daripada berkat, putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita buat tak baca bismillah, keputus daripada berkat, tak ada berkat lah nama dia. Urusan yang kita buat tu tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mula bismillah. Nak bercakap pun mula bismillah. Saya mula dengan bismillahirrahmanirrahim, baru saya bagi salam. Sebab urusan kita nak buat semua kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismillah dengan mana? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulakan urusan aku. Kalau kita nak baca Quran, aku mulakan pembacaan Quranku dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kalau kita nak minum, aku mulakan minuman aku dengan nama Allah. Kalau kita nak tidur, aku mulakan tidur aku dengan nama Allah. Itu maksudnya abda'u, aku memulakan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bila baca bismillah, ingatkan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan keberkatan. Nah, bismillah dia ada kaitan rapat dengan berkat. Sebab itu kalau kita makan baca bismillah, dia tak perlu makan banyak. Dia rasa kenyang cepat. Nah, itu berkat. Makan tak baca bismillah tidak ada berkat sebab syaitan akan tumpang makan, maka makan banyak sebab berebut dengan syaitan. Apa-apa pun mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan ayat yang pertama yang turun ke atas Nabi Muhammad, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Baca tu suruh dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Baik tuan-tuan, jadi bila baca bismillah di mana-mana pun, termasuklah bismillah dalam surah Al-Fatihah, maka ingatlah kita nak dapatkan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apabila membaca Fatihah ataupun Al-Fatihah hingga akhirnya alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, hendaklah difikirkan di dalam hati bahawa segala puji bagi Allah yang menjadikan kita bukan orang yang dimurkai, bukan yang berdusta, iaitu bukan orang dia yang berdusta, atau bukan orang Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi dijadikannya berada di landasan para anbiya, syuhada dan siddiqin. Ini secara umum lah surah Fatihah tu makna dia macam tu. Baik, kita mula dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bagi Allah, lillah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Kita puji dia sebab apa? Sebab dialah yang bagi rezeki pada kita. Tuan-tuan, hadirin muslimat yang dirahmati sekalian, maka wajib kita menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak minum air. Air merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh badan. 2/3 tubuh kita ni air. Kita lebih banyak minum air daripada makan. Makan mungkin sehari 3 kali, cikgu apa? 6. Tu dia
Cikgu ingat cikgu muda. Cikgu lahir 50 cikgu. Lagi 2 kali. Nah, baik. Ni. Mulakan dengan bismillah. Sekurang-kurang bismillah. Alhamdulillah. Buat 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Minum biasakan 3 kali. 3 teguk. Jangan minum itu macam unta padang pasir. Nah, tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati, cuma beza dia tak sedap lah. Tak sedap. Sebab mineral water. Kita minta lama dah. Susu kambing tak ada nasi badan. Baik, tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati, itu cara dia. Bismillah, minum, alhamdulillah. Bismillah, minum, alhamdulillah. Bismillah, minum, alhamdulillah. InsyaAllah air yang kita teguk ini berkat masuk dalam tubuh kita. Maka tubuh kita akan sihat. Kan payah pun bukan nanti air zam-zam. Kalau ada zam-zam lagi bagus. Dah tak ada mineral water, tak ada juga air telaga pun tak apa. Yang penting bismillah sebelum kita minum, alhamdulillah selepas daripada itu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segalanya bagi dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu datang daripada Allah yang sifat dia pemurah. Sebab tu dia bagi tak kira, dia bagi je. Sebab dia tidak akan jadi miskin sekali-kali dengan memberi. Kita memberi akan jadi miskin sebab kita ada hak. Kita punya pemilikan kita tu ada hak. Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan bumi, hak dia belaka. Dia bagi setiap hari pun tidak akan luak. Orang Bali panggil luak, tidak akan kekurangan daripada stor khazanah Allah Subhanahu wa taala. Bagilah banyak mana pun. Maka kita hanya perlu kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha memberi. Jangan jadi macam Qarun. Jangan jadi macam Qarun. Nah, Qarun mengatakan apa yang aku ada ini ialah hasil usahaku sendiri. Kekayaan yang aku miliki hari ini hasil ilmu yang ada padaku, hasil usaha yang ada padaku. Kalau aku tidak ada ilmu, kalau aku tidak usaha, aku tak akan jadi kaya macam ni. Maka semua ini hasil usahaku. Dia tidak sandar pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita boleh dapat ilmu mengaji, siapa bagi? Allah. Kalau dia bagi kita bodoh macam mana? Kalau dia bagi kita 3 suku macam mana? Dia bagi kita ni cerdik. Ngaji mudah ingat, dapat A+, 9 A+, direct plus. Komen-komen pun A-, tak pernah langsung dapat B atau B+. A memanjang. Orang Bali suka A. You know, orang Bali suka A. Dia A memang suka. Tuan-tuan, dan muslimat, Allah yang bagi. Kamu dapat SPM baik 9 A+, Allah yang bagi. Kamu boleh masuk universiti terbaik, Oxford University di Amerika, Allah yang bagi. Kamu dapat balik Malaysia, kerja bagus, Allah yang bagi, bukan kamu buat sendiri. Berapa ramai manusia yang ada PhD pun, bahkan triple PhD pun tak ada kerja. Kamu ijazah pun ada kerja. Siapa bagi? Allah. Alhamdulillah. Kamu tak milik semua itu. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maka kita puji dia, alhamdulillah. Takat tu memadailah, dah tak payahlah masuk Rabbil Alamin tu. Maka kalau kita baca yang tu, maka kita kena ingat segala nikmat hanya Allah yang bagi, kita nak syukur dengan dia. Ingat macam itulah masa baca. Menghayati Fatihah, menghayati Fatihah, jangan baca saja. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhirat, Tuhan yang memiliki hari agama. Malik, Tuhan yang memiliki. Yaumi, hari. Ad-din, agama. Nama apa? Syamsuddin, matahari agama. Nama apa? Qamaruddin, bulan agama. Nama apa? Najmuddin, bintang agama. Nama apa? Syarruddin, orang paling jahat dalam agama. Ada kan nama gitu. Dia suka-suka hati dia letak nama. Payah.
Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kenapa dia sebut Tuhan yang memiliki hari agama, dan hari agama itu ialah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat banyak nama. Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Qari'ah, Yaumul Akhirah, Yaumuddin, macam-macam. Sebab apa? Sebab dia besar. Benda besar dia mesti banyak gelaran. Macam manusia, bila dia besar, dia banyak gelaran. Datuk, Profesor, Doktor, Tan Sri, banyak gelaran dia sebab dia besar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, maka Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari agama, artinya yang memiliki hari akhirat. Lepas tu dunia dia tak milik Dia sebut Tuhan yang memiliki hari akhirat. Jadi dunia milik siapa? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, milik dia juga. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di atas dunia. Dia memiliki dunia dan memiliki akhirat, semua milik dia. Tapi kenapa di sini dia kata dia memiliki hari akhirat, hari agama? Kenapa? Sebab hari yang paling bernilai hari akhirat. Dunia bukan ada nilai. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, dunia tak ada nilai. Sebab tu dia tak sebut dia memiliki dunia ni. Hampa nak ambil Dia hak penting dia sebut hari akhirat, sebab akhiratlah merupakan kehidupan kita yang akan kekal abadi selama-lamanya. Dunia sementara. Dunia sementara, miskin mati, kaya mati, rakyat biasa mati, raja mati, semua orang mati. Sementara, tidak ada akan kekal atas dunia selama-lama. Maka dia tolak dunia ni tak boleh. Yang dia nak sebut, dia nak highlight. Orang Bali kata highlight akhirat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka kita hendak baca Fatihah Malik Yaumiddin ni. Kalau duk berebut dunia lagi, tak faham Fatihah lah tu. Baca Fatihah sampai 17 kali hak wajib dalam solat. Tapi dunia kejar tak berhenti, tak faham Fatihah. Kejar buat pada dunia ni, hak penting akhirat. Tuhan memiliki hari akhirat, artinya akhirat sahaja yang bernilai di sisi dia. Dunia sementara, kejar macam nak hidup selama-lama. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, oleh itu kata-kata i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Disandarkan kepada Nabi hadis daripada Abdullah ibnu Amr al-As. Maudhu' palsu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita sandarkan pada Nabi hadis tu, bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu nak hidup selama-lama, dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati esok. Kalau sandar pada Nabi itu palsu, berdosa besar. Kalau disandar kepada Abdullah bin Amr bin Al-As pun dia dhaif sanad dia. Kata-kata itu bercanggah dengan Quran. Bila bercanggah dengan Quran, dia mustahil keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercanggah dengan Quran. Quran kata wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah apa-apa yang Allah nak bagikan pada kamu di akhirat nanti. Cuma jangan lupa dunia. Mana suh kerja akhirat. Dunia ni jangan lupa saja. Kita pergi kata bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu nak hidup selama-lama. Bercanggah dengan Quran tu. Sebab itu kata-kata ini tidak boleh disandarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cakap, nak mengaji tuan-tuan. Bukan boleh kita buka internet tu, sedap ni, Instagram ni sedap ni. Kita ambil kalimah sonok tu, kita pun share. Kita share. Kita tak tahu apa makna dia. Bercanggah dengan Quran ke, bercanggah dengan hadis, tak tahu. Kira share, tengok sedap di akal, share, pakai akal. Orang Islam bukan boleh pakai akal, tuan-tuan. Dia kena pakai agama. Sumber kita dua. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima.
Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat sekali-kali selama mana kamu pegang dengan dua ini, kitab Allah wa sunnati, Quran dan hadis. Akal tak masuk. Apa-apa rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, jangan rujuk pada akal. Akal comel sokmo akal. Nah, walaupun bercanggah dengan Quran, walaupun bercanggah dengan hadis, dia merasakan betul pada akal dia. Oleh kerana itu agama tidak disandarkan seluruhnya pada akal, walaupun kita juga pakai akal untuk hidupkan agama. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhirat, artinya yang paling penting ialah akhirat, bukan dunia ni. Baik, kita puji dia, alhamdulillah rabbil alamin, tu nama dia, puji Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim, As-Sana, puji juga. Malik Yaumiddin, puji juga. Lepas kita puji tiga ni, kita ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta pertolongan. Ikrar tu. Sebab apa letak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bahasa Arab kita boleh ubah ayat tu jadi na'buduka wa nasta'inuka. Boleh? Na'buduka, kami sembah engkau, wa nasta'inuka, dan kami minta tolong dengan engkau. Boleh? Sebab apa? Ka itu diletak di depan. Kaf itu dia dhamir muttasil. Bila kita nak tarik dia jadi munfasil, dia kena jadi iyyaka. Tak boleh kata ka na'budu, ka nasta'in, tak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama dia dhamir munfasil muqaddam. Mengaji tak nahwu? Ngaji nahwu? Jeng. Tak apalah, saya nak bagi tahu. Nah, perbezaan iyyaka na'budu dengan na'buduka, dan perbezaan dengan iyyaka nasta'in dengan nasta'inuka. Kalau kita sebut na'buduka, kami sembah engkau ya Allah, dalam kaedah bahasa Arab tidak ada masalah kita nak sembah yang lain daripada dia. Sebab kita tak khususkan dia, kita cuma kata kami sembah kamu. Dalam masa yang sama kita boleh sembah tokong, boleh sembah matahari, boleh sembah bintang. Itu kaedah bahasa. Kalau kata macam tu, dia bukan khusus, dia boleh sembah siapa-siapa saja. Kalau kita kata nasta'inuka, kami nak minta tolong dengan kau, dalam masa yang sama kita boleh minta tolong dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila diubah iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Hak ni hanya Allah sahaja, tak boleh sembah yang lain. Iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami minta tolong, hanya dia sahaja, tak boleh minta tolong dengan yang lain. Tu beza bahasa Arab. Beza ini kita tak akan dapat kalau kita tak ngaji bahasa Arab. Nah, sebab itu nak jadi ulama kena pakar bahasa Arab untuk kita nak tafsir Quran dan tafsir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita puji tiga kali alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis ikrar tu barulah Allah nak ajar kita minta sesuatu dengan dia. Apa minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hak tu minta. Tiga puji, minta satu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tiga puji, minta satu. Tu Allah ajar kita, puji dulu nak minta. Dengan manusia pun sama, orang puji dulu. Oh, comel hari ni cikgu. Allah. Baju beli mana comel? Puji dulu, lepas tu cikgu. Ni, boleh minta pinjam kamera. Oh, dia kaedah. Itu kaedah Quran. Ni minta terus. Allah. Bini kita sama orang, puji dulu. Oh, comel sayang hari ni. Tak pernah tengok comel macam ni. Nah, macam mana sebab apa jadi comel hari ni? Ni nak tanya sikit boleh tak? Abang nikah dua boleh tak? Pujilah dulu. Allah, bodoh. Kaedah Quran dah bagi kan, puji banyak, minta sikit puji tu banyaknya. Kita puji satu, minta banyak. Tu tak? Tak reti-reti dah. Nah, kita tak macam Arab dia pandai. Oh, Arab. Kalau bat jenis-jenis nak bodek tu, nak jet, balik panggil jet.
Oh, gedik. Cakap tu Allahu Akbar. Lebu kita nah, lebu. Tak nak yang tak jadi beli-beli. Kalau kita masuk kedai dia tak jadi beli-beli. Pandai cakap. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia ajar kita benda yang paling penting dalam hidup kamu bukan harta. Bukan pangkat, tidak. Dia tak ajar pun kita minta pangkat, minta harta. Dia ajar dalam surah Fatihah minta hidayah. Hidayah lah yang paling penting. Sebab apa? Dengan hidayah lah kamu boleh sampai ke syurga. Hidayah ni GPS. Dengan hidayah GPS inilah kita boleh sampai syurga. Kalau kita tak dapat hidayah, kita tak sampai syurga, kita sampai ke neraka. So yang paling penting ialah hidayah. Harta tak penting. Nah, tak penting untuk sampai ke syurga tu. Kadang-kadang harta menyebabkan kita jadi lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta yang kita ada, kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, benda paling penting yang kita ulang sehari 17 kali dalam Fatihah, hidayah, hidayah, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Jalan siapa itu? Jalan orang-orang yang Allah bagi nikmat ni, siapa mereka? Nah, wa may yuti'illah war rasul ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah dia. Nah, siapa dia? An-nabiyyin, yang pertama jalan nabi-nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, syuhada, was-salihin, orang-orang soleh. 4 jenis golongan manusia inilah yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta 17 kali jalan nabi-nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, jalan solehin. Kita tak pasang, kita minta jalan 4 golongan ini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila minta jalan nabi, yang pertama nabi tengok sifat nabi. As-sidqu al-amanatu. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, sifat nabi sidiq, benar. Kita minta jalan nabi, kita tu kena benar. Bercakap kita mesti benar, tak boleh tipu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dalam duk minta siratal ladzina an'amta alaihim, nyaga tipu orang. Solat 5 waktu, nyaga tipu. Dia minta jalan nabi-nabi, tapi dia tak ikut nabi, menipu, menyaga. Kontra dengan apa dia minta. Sebab tu kita kena baca, kita kena tahu apa kita minta dengan Allah dalam solat. Tuan-tuan, nabi-nabi sifat dia benar. Nah, amanah, kita pun kena amanah. Sebab kita nak jalan nabi kan, mesti sidik, amanah, tabligh, sampaikan. Fatanah ni serah pada Allah lah. Dia nak bagi kita cerdik lah. Dia nak bagi kita bodoh lah. Cuma nabi tu tak ada bodoh, nabi semua cerdik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu nabi. As-siddiqin as-siddiqin, orang-orang benar. Lebih kurang nabi-nabi juga, dia bawah sikit peringkat dia nombor 2. Asy-syuhada, jalan orang-orang yang syahid. Orang syahid ni dia punya yang paling penting pada syahid ialah berani. Orang penakut tak akan keluar perang, tuan-tuan. Manusia hak penakut tak akan ambil pedang, ambil tombak, ambil lembing, ambil panah, ambil M16 pergi perang, tak akan perginya kalau penakut. Maka jalan syuhada, jalan orang berani, bukan jalan orang penakut. Was-solihin, dan jarang oleh orang soleh yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 jalan inilah sebenarnya kita minta dalam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tolak 2 jalan, 2 golongan. 2 jalan pada 2 jalan pada 2 golongan. Apa dia? Yahudi, al-maghdubi alaihim, orang dimurkai Allah, Yahudi. Ad-dallin, Nasrani. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada Yahudi sebab mereka pertama tak terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka banyak melakukan kesilapan, kesalahan, sehingga peringkat yang paling besar membunuh nabi-nabi.
membunuh nabi-nabi. Banyak nabi orang Bani Israel bunuh mereka. Ni Allah murka. Ad-dhalin, Nasara ni sesat. Sebab apa sesat? Tuhan ada 3, sesat. Tuhan kena satu sahaja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pergi kata 3, ada bapa, ada ibu, ada anak. Tuhan apa? Nah, maka inilah golongan sesat. Kita minta, ya Allah, kami tak nak golongan Yahudi, jalan Yahudi, dan kami tak nak jalan Nasara. Tetapi cara hidup nampak macam Yahudi, macam Nasara. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, minta hari-hari 17 kali, tapi cara hidup Yahudi, Nasara. Sebab Nabi sebut, kamu akan ikut jalan orang-orang Yahudi, Nasara ni, walaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun. Kamu akan ikut masuk ke lubang biawak. Nah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Kamu akan ikut cara Yahudi. Tengok cara makan Yahudi, cara minum Yahudi, cara rambut Yahudi, cara pakai Yahudi. Yahudi Nasrani Eropah, masalah. Ikut barat itulah tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak baik boleh ikut, teknologi boleh ikut, tak ada masalah. Kita boleh ambil jenis-jenis teknologi apa-apa tu boleh. Tapi budaya, cara hidup yang bercanggah dengan agama tak boleh ikut. Tapi yang itulah ramai dalam kalangan orang Islam. Nabi kata, la tattabi'unna sunadal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Tu kamu pasti akan ikut jalan orang-orang terdahulu daripada kamu. Siapa? Yahudi, Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu masuk juga lubang biawak. Jadi kita umat akhir zaman, umat yang sedang mengikut cara Yahudi dan Nasara. Jadi kita ngaji ambil iktibar, jangan hidup kita ikut Yahudi dan Nasara. Tengoklah anak-anak kita tu macam mana harus pergi sekolah, pening kepala. Rambut macam-macam fashion, seluar macam-macam cara. Cara hidup mereka bukan macam orang Islam. Nah, tergedik-gedik dan sebagainya, main game pagi, petang, siang, malam. Tak nampak hidup cara orang Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara hidup tu nampak Yahudi, Nasara. Walaupun kita minta jauh, tapi cara hidup kita macam mereka. Ini Fatihah, bangga. Fatihah ni ummul kitab, dia merupakan ibu kepada Quran. Apa-apa yang kita baca dalam Fatihah akan dihuraikan satu persatu dalam seluruh Quran, menghuraikan hanya inti dia surah Fatihah sebagai isi utama. Quran tu duk hurai yang ni, macam kita buat karangan. Ada apa isi, kemudian kita akan hurai isi pada karangan tadi berjela-jela. 350 perkataan. Tu je. SPM kan? Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Namun habis. Ringkas. Jadi baca Fatihah jangan lalu begitu sahaja, kena ada penghayatan. Barulah hantu syaitan nak takut yang kata surah Ruqyah ni. Sebab itu kita duk baca, dia tak lari pun. Dia masuk anak kita perempuan, wi jerit. Kita pun baca ayat kursi, baca Fatihah, dia senyum. Ustaz mai baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Takut. Sebab apa? Beza. Ustaz tu baca penuh penghayatan Fatihah. Kita baca Fatihah lalu begitu saja. Mana hantu nak takut? Nah, sebab tu kena ada penghayatan. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. 7. Apabila rukuk, hendaklah ia berfikir di dalam hatinya seolah-olah ia berkata, wahai Tuhanku, aku merendahkan diriku terhadapmu. Aku datang menghadapmu dengan diri yang menderhakaimu, dan aku mengiringi diriku yang banyak melakukan jenayah terhadap kebesaran dan keagunganmu. Moga-moga engkau ampuni aku. Dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, serta terlintas di dalam hatinya, maha suci Tuhanku. Terjemah balik makna dia lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, makna dia maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku ini terhadapmu, Tuhan yang azim, yang maha agung dengan segala kepujian dan kemuliaannya.
Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rukuk ni hanya ada pada kita je, rukuk ni. Ibadah agama lain mana ada rukuk? Ibadah agama lain daripada Islam tidak ada rukuk. Islam dia ada rukuk. Yahudi pun tak ada rukuk. Dia ada solat tapi dia tidak ada rukuk. Dia berdiri terus sujud. Sebab tu Quran sebut warka'u ma'ar raki'in pada Yahudi. Hendaklah kamu rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk tu siapa? Nabi dan sahabat-sahabat. Bila Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi yang solat tak boleh solat cara dia dah. Yang tidak ada rukuk, dia berdiri sujud terus. Maka Allah kata farka'u ma'ar raki'in, adalah wahai kamu Yahudi Bani Israel, rukuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang solat yang ada rukuk. Sebab tu rukuk hanya kita aja ada. Agama lain tidak ada ibadah mereka yang rukuk. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, sebab itu rukuk ini macam ni ya. Dia hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau kita rukuk pada manusia, kita nak hormat manusia sampai tahap rukuk, hukum dia haram dan berdosa. Tak boleh. Sekadar nak tunduk macam tu boleh. Kata apa? Nak kata apa? Hayu gozaimat. Boleh, takat tu boleh. Ni tunduk sampai peringkat rukuk, no. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi masa rukuk tu kita kena ingat, kita tadi berdiri tadi. Sebab tu rukuk nak pertama berdiri. Kok mana cerita pun kena berdiri. Kecuali uzur syar'i, tu cerita lain. Nah, sebab apa berdiri? Sebab nak bagi beza. Lah berdiri ni, lepas tu kamu ke rukuk, mana kamu sudah merendah. Rukuk ni merendahkan diri separuh. Merendahkan diri pada siapa? Pada tu imam. Dah, tu imam berrukuk. Ke tu imam paling kita. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu imam pun paling. Kita pun rukuk hormat tu imam. Ada ada gitu. Ajaran sesat ke berapa? Tu imam rukuk, kita rukuk, bukan kita hormat tu imam. Ataupun yang soh belakang, bukan hormat soh depan dia. Dan merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat aku ni hina. Aku ni siapa? Aku ni datuk, datuk pun hina juga. Aku ni siapa? Tan Sri, Tan Sri pun hina juga. Aku ni siapa? Peminta sedekah, lagi hina. Bila kita tunduk, dia mesti melahirkan penghayatan untuk merasakan kita begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita disuruh tunduk dalam solat. Nak ajar kita hang jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ulang 3 kali sunat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sekurang-kurang 3 kali kalau kita jadi tu imam. Nah, kalau kita solat sendiri boleh buat sampai 5, boleh buat sampai 7 terpulang pada kita. Nah, sebab apa diulang-ulang banyak kali? Sebagai pengukuhan. Benar nak untuk pengukuhan dia kena ulang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lihat tu imam dah baca wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Sebab apa dia ulang 3 kali? Pengukuhan, minta sungguh-sungguh. Itulah kita ulang 3 kali. Sama juga kita ulang 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita nak ada pengukuhan yang kita benar-benar hina, yang hebat ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tu tujuan sunat 3 kali. Nah. Yang ke-8 kemudian diangkatkan kepala kepada i'tidal dan melafazkan sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar dan mengampuni orang yang memujinya dan mengerjakan ketaatan terhadapnya. Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Lepas kita kata macam tu, kita sambung pula Rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala kepujian. Lepas kita kata mudah-mudahan dia mendengar orang memuji, kita lah puji dia. Rabbana lakal hamd. Mudah-mudahan kita sebut Rabbana lakal hamd itu,
Ya Allah, bagimu segala kepujian, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita solat seorang diri boleh sama lagi mil as-samawati wa mil al-ardi. Kepujian yang memenuhi langit, 7 petala langit, dan kepujian yang memenuhi 7 petala bumi. Boleh tambah lagi. Kalau solat seorang diri lah. Jadi tu imam sekadar itu sudah Rabbana lakal hamd. Nah, kita kata mudah-mudahan dia terima, dia mendengar orang yang memuji. Lepas tu kita lah puji dia, Rabbana lakal hamd. Tu dia ajar kita. Baik, yang ke-9, kemudian sujud dan dibaca pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini sunat 3 kali. Aku condongkan diriku dengan petunjuk dan menyerahkannya kepadamu, Tuhan yang mempunyai kemurahan dan keampunan. Jadi sujud satu lagi, tempat yang paling rendah sekali lah. Rukuk tadi pertengahan. Bila kita sujud itu kita meletakkan dahi kita sama aras dengan tapak kaki. Tapak kaki pula naik ke atas. Nah, jadi kita punya dahi hak duduk atas sekali. Bila kita sujud, dia bertukar dengan tapak kaki. Masa kita berdiri, dahi di atas, tapak kaki bawah. Bila kita sujud, dahi kita di bawah, tapak kaki naik atas. Tukar. Nah, maka kita niatkan di hati kita, kita rasakan di hati kita begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sujud. Yang ni tak boleh. Sujud pada manusia tak boleh. Rukuk tadi pun tak boleh, sujud lagi tak boleh. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi ada juga manusia sebut, aku sanggup sujud kepada engkau. La ilaha illallah. Dia duk pujuk bini dia. Pujuk apa tu? Nikah apa tahu pujuk bini dia. Bini dia tak bagi. Dia kata apa? Mina, aku sanggup sujud pada engkau kalau engkau bagi. Tu dia. Pajak dengar tak? Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, mana boleh kata gitu? Kata pun tak boleh, sujud lagi tak boleh. Kata pun tak boleh. Sebab apa kita kata aku sanggup sujud pada hang? Benar Allah tak bagi kita tak boleh kata. Boleh kita aku sanggup minum arak kerana hang? Boleh tak? Hei. Aku sanggup makan daging babi kerana hang? Mana boleh? Benar tak boleh. Kata pun tak boleh. Ni kata aku sanggup sujud pada kamu. Mana boleh? Tak boleh. Sujud pada manusia haram. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Kalaulah manusia dibenarkan sujud pada manusia, Nabi sebut, aku akan arahkan isteri sujud pada suami dia. Kalau boleh, manusia pertama yang aku akan suruh, kata Nabi, isteri itu sujud pada suami. Nak cerita darjat suami begitu tinggi. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan isteri. Baik, yang ke-10, apabila duduk antara dua sujud hendaklah diucap Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi, Allah ya Tuhanku, ighfirli, ampunkan dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, tampalkanlah, yakni perbaikilah. Nah, hak mana wasak-wasak tu perbaikilah aku ni ya Allah. Warzuqni, bagilah rezeki pada aku, wahdini, bagilah hidayah pada aku, wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni, wa'afini, bagilah kesihatan pada aku. Afiat bahasa Arab maksudnya kesihatan. Nah, afiatkan aku, bagi kesihatan pada aku, wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan aku. Yang ni Nabi ajar doa antara dua sujud. Dalam solat, doa hanya berlaku antara dua sujud dan juga sebelum kita bagi salam. Boleh doa situ. Baik tuan-tuan, yang ni pun saya dah hurai dalam bab dia dululah. Dalam bab sunat hai'ah saya dah hurai, saya tak nak ulang mula. Yang ke-11, apabila duduk tasyahud dibaca pula tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kerajaan, keberkatan, kesejahteraan, solat dan kebaikan, selawat dan kebaikan itu kekal bagi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya.
tahayat dia nak ajar kita segala penghormatan milik Allah. Kita tak ada milik sesuatu. Maka segala penghormatan yang kita dapat pangkat datuk, kita dapat pangkat Tan Sri, apa-apa pangkat kita dapat, tu nama dia penghormatan. Penghormatan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak layak, bukti tak layak bila kita mati di batu nisan kita tu asalnya tak boleh tulis. Asal hukum tak boleh tulis nama atas batu nisan, makruh hukum dia. Maknanya kalau kita mati nanti, kita wasiatkan isteri kita, bila aku mati hang jangan tanam aku di kubur tu, hang tanam belakang rumah sudahlah. Belakang rumah tu belakang bilik kita. Jadi kalau nak nikah lain pun tengok 2-3 kali lah. Kalau nikah lain aku bangun terus dalam kubur. Hak ni bukan mak limah bangun, hak ni pak dolah bangun. Tanah sebelah tu kita seorang saja, makruh tulis nama. Sebab kita seorang tulis nama apa memang kita situ. Kan ada orang lain. Yang di perkuburan awam ni, tanah wakaf, dia ramai, bila ramai takut bertukar. Takut bertukar, sebab itulah diharuskan balik tulis nama tu. Tuan-tuan, jangan pergi baca. Amalan Datuk Dr. Fadilah Hamsah, dia tak bagi baca nama di kubur. Sebab apa? Sebab akal kita menjadi lemah. Sebab nama tu orang dah mati dah, dia melemahkan akal, ngaji bodoh. Ayat hak masuk semut jangan diminum, ngaji bodoh juga. Nama atas batu nisan jangan dibaca. Tuan-tuan, terima muslimat, batu nisan tu tak boleh tulis Datuk Doktor. Oh, tak boleh. Ada je, pergi cari tengok. Dia betul camai-camai sikit, nama apa ni? Datuk Doktor. Ada tu, tak ada. Haram tulis. Pangkat tu tak ada. Bila kita mati, no, tak ada. Dia milik Allah semua, bukan milik kita pun. Hak milik Allah semua tinggal atas dunia. Hak milik kita amal ibadah, bawa pergi masuk dalam kubur. Hak milik Allah semua kita tinggal atas dunia. Jadi hak milik kita apa dia? Amal ibadah. Yang tu pun kita tak nak. Kita cari hak milik Allah, kita tinggal hak milik kita. Lah kali mati masuk kubur, elek boleh, tak ada apa-apa. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tidak milik kita, bukan milik kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca at-tahiyyatu al-mubarakatuh, ingat aku ni tak ada apalah, tak ada nilai apa-apa, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Yang ni kita bagi salam. Oi, lajak je. Tak apa, 8.30. Yang ni kita bagi salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bagi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita penghayatan kita mudah-mudahan Nabi menjawab salam kita. Setiap salam yang kita ucap dan selawat yang kita ucap atas Nabi, dia akan jawab. Masa kita duk kata tu, kita ingat mudah-mudahan Nabi menjawab salam yang aku ucap atas dia. Nabi special. Nabi tak macam mak kita, macam ayah kita. Kita nak balik rumah tak boleh. PKPB tak boleh rentas daerah, kena pergi minta kebenaran malah. Tunggu lusa balik. Tiba-tiba ada member dia kecemasan, ayah dia sakit, dia jiran sebelah, dia pun minta kebenaran polis, dia nak balik. Jadi bila dia nak balik, kita cakap dengan dia ni, tolong sampai salam pada mak aku dengan lafaz Assalamualaikum. Kena kata gitu. Ni dak tolong kirim salam ke ayah Mana salamnya? Mana salam? Macam duit lah ni, tolong bagi duit ke ayah. Mana duit? Tolong kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Tu baru betul ni kirim salam kirim salam. Mana salam? Hak nak kirim tu mana? Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka sahabat kita pun baliklah rumah dia, ziarah ayah dia. Lepas tu dia pun pergi jumpa mak kita. Dia kata, makcik, mak kirim salam pada makcik. Bila kita kata macam tu, kena sebutlah mak kirim salam pada makcik dengan lafaz Assalamualaikum. Kita kena kata balik, ni dak ni mak kirim salam. Mana salam? Mak kirim duit. Mana duit? La ilaha illallah. Tu pun tak reti lagi nak kirim salam.
Nah, duk kain salam gitu. Kain salam mak dah. Kita pergi pun ni makcik, mak kain salam. Tak sebut pun salam. Tak tu. Tuan-tuan, pribadi muslimat yang dirahmati, yang saya nak ceritanya ialah salam hak kita kirim tu kawan kita bawa balik. Kalau dia bagi baru sampai. Kalau dia tak bagi tak sampai. Salam pada Nabi tak payah pergi Mekah, tak payah pergi Madinah pun. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Sampai dah. Tak payah menyesal ni, aku menyesal tak jumpa mak. Sebab apa? Mak pergi Mekah buat umrah, tak sempat jumpa. Sebab apa? Nak kirim salam pada Nabi. Kirim salam pada Nabi tak payah kira dengan mak. Hang kata aja assalamu alayka ayyuhan Nabi. Sampai. Mak duduk Kuala Lumpur, tunggu flight. Bodoh. Nak kirim salam pada Nabi, jumpa mak. Hang kata sendirilah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Sampai dah di kubur Nabi di Madinah tu. Mak tak sampai lagi, baru duduk KLI. Nak mengaji boleh. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Kemudian berselawat. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang syahadah, tujuan dia untuk memperbaiki ataupun renew syahadah kita. Mudah-mudahan dia tidak mati. Sehari 17 kali kita renew syahadah. Yang 12, kemudian berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad artinya ya Allah, selamat sejahteralah ke atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana selawat itu doa kepada Nabi. Selawat ni doa. Sebab tu bila Bilal selawat, kalau yang selawat lah tak selawat pun tak ada masalah. Lagi betul. Nak selawat pun selawatlah. Dia selawat Allahumma salli ala Muhammad. Bila khatib duduk antara dua khutbah, kita boleh kata amin sebab selawat tu doa kepada Nabi. Boleh kita kata amin. Dan boleh juga kita ni baca doa sendiri. Dia nak selawat, selawatlah. Kita baca doa kita sendiri. Dalam kunut hak akhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Yang pertama kita kata amin sebab dia doa kepada Nabi. Yang kedua kita kata sendiri. Kita sebut sendiri Allahumma salli ala Muhammad. Dalam masa sabar kita mengaminkan yang dibaca oleh Tuan Imam. Dua. Satu kita ikut, kita amin. Yang kedua kita baca. Itu lebih afdal. Kita nak amin saja pun boleh. Kita nak baca saja pun boleh. Tapi amin dan baca sekali lagi afdal masa di hujung kunut subuh itu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Lepas tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di mana? Ayat Quran tu. Sesungguhnya Allah dan juga malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat artinya memberi rahmat kepada Nabi. Malaikat selawat artinya minta keampunan kepada Nabi. Manusia selawat artinya doa kepada Nabi. Selawat tidak sama ikut siapa yang selawat. Makna dia tidak sama. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Kemudian kita habiskan. Kemudian berdoa untuk diri sendiri dan untuk sekalian orang yang beriman. Habis innaka hamidum majid. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Sampai habis baca doa. Sebelum kita bagi salam. Kemudian ke-14 yang akhir sekali. Kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri sekurang-kurangnya. Kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri sekurang-kurangnya. Apa itu? Ada apa itu? Tak ada apa. Oh tu, tak nampak. Saya ada catat ni, tak nampak. Assalamualaikum. Sekurang-kurang. Assalamualaikum. Hak comel warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng. Tidak sunat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi saja. Sekurang-kurang Assalamualaikum gitu. Baca ngaji dah dulu. Masa bak rukun dulu. Jadi selesai. Selesai saya cepat-cepat sikit nak bagi habis malam ni juga. Malah tangguh lama-lama. Nanti kita akan masuk tajuk baru, karamah orang yang bersolat dan jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam solat. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Baru saya jawab soalan, malam ni saya tak jawab lagi lah.
baik yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.